Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Membanyakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, yakni nikmat amal, iman dan ketaatan. Yang mana nikmat yang rupa bentuk kekal. Ada nikmat yang bersifat sementara. Itulah nikmat dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nikmat yang sementara itu punya nikmat. Tapi jikalau nikmat itu tidak dibangunkan atau tidak dilihat dari sudut nikmat yang kekal, maka ianya akan betul-betul menjadi nikmat yang membinasakan. Jadi syukur pada Allah SWT, Allah beri kita nikmat yang kekal. Nikmat iman, amal, ketaatan berupa bentuk nikmat yang kekal. Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita kelapangan, Allah lapangkan. Kerana kalau kita lihat dari sudut makna lapang dan sempit itu, sebenarnya datang daripada Allah yang menjadikan lapang dan sempit. Kelapangan dan kesempitan. Ramai hari ini kalau kita lihat lapang dan sempit dikaitkan dengan istilah tak ada duit. Contoh. Tapi sebenarnya lapang dan sempit itu dikaitkan dengan keberkatan. Sebab dalam surah Ar-Ra'd ayat 26 Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru wa farihu bil hayatid dunya. Allah memewahkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan ia juga yang menyempitkannya. Baik. Memewahkan, yakni memberikan kelapangan. Dari sudut penerimaan hasil daripada apa yang kita ada hari ini, kita merasakan akan nikmat kelapangan itu. Ada duit, maka dengan duit itu dilapang hati dia untuk melakukan segala apa suruhan Allah. Ada orang ada duit, dia sempit hati dia untuk melaksanakan suruhan Allah. Allah suruh, wa mimma razaqnahum yunfikun, banyakkan infak, sebahagian infaknya. Memberikan, banyak ni sebahagian kan. Kalau lihat kepada
penggunaan mesti kita nak guna yang banyak untuk kebaikan. Allah suruh guna untuk yang wajib, tolong orang. Jadi kita ketika melakukan lapang hati kita. Itu rezeki. Allah kurniakan anak yang melapangkan hati kita. Kita pula lapang juga untuk mendidik dia. Lapang hati kita untuk mentarbiah dia. Menjaga dia. Lapang hati kita untuk melaksanakan segala tuntutan agama terhadap perkara itu. Anak itu. Allah bagi kita seorang isteri yang mana lapang hati kita litas kunu ilaiha. Untuk kita duduk dengan dia. Bagi masa dengan dia. Didik dia. Tarbiah dia. Melakukan segala apa suruhan dan saranan agama atas isteri kita. Sikit pun tak ada rasa terbeban pada diri kita. Sikit pun tak rasa keadaan yang mencengkam jiwa kita. Maka itu rezeki bagi kita. Allah bagi kita seorang suami. Yang mana suami itu dengan kita lapang hati kita untuk berkhidmat dengan dia. Sikit pun tak rasa seperti dipergunakan oleh suami kita. Tidak rasa pun dikongkong, diancam. Terasa hati ini berbunga-bunga dalam melaksanakan segala suruhan dan segala kehendak agama atas suami kita. Itu rezeki bagi kita. Ingat, rezeki itu dalam konsep melapangkan. Jadi yang lapang, itu rezeki. Yang sempit, itulah Allah Ta'ala boleh balikkan kembali. Ada orang punyai anak, tak ramai. Seorang saja. Tapi, dia punya sempitnya macam anak 10 orang. Ada orang anak ramai, 10 orang. Tapi, tak terasa ramai tu. Ada orang isteri, seorang je isterinya. Tapi yang seorang itulah dia punya cerita macam isteri 4 orang. Ada orang ada isteri 4 orang. Tapi Alhamdulillah, lapang dia. Ada orang bagi tafsiran, tamsilan, tambah isteri menambah dosa katanya. Baik, buat apa menambah dosa? Bermakna, kalau lelaki yang bercakap begitu, saya istirkan lelaki yang tak bertanggungjawab. Sebab apa? Dia tak tengok isteri itu ladang pahala. Dia tak tengok isteri itu tempat dia menuai ataupun menanam pahala dia. Dia tak nampak. Dia nampak isteri dia, nambah dosa aku. Jadi maknanya apa? Beban lah. Jadi bebanan bagi seorang suami. Patutnya menambah amalan aku. Menambah pahala. Seorang isteri pahala dah. Si solehah pula tu. Dua pahala yang besar. 3, 4, Masya Allah Ustaz. Nak juga. Tapi nak juga kena minta izin dia. Itu nama takdir. Nampak? Kahwin lebih ni takdir. Anak ramai pun takdir. Bukan hendak kita. Kita teringin nak. Tapi nak dapat belum tentu. Tapi nak menunjukkan apa? Itulah amal kurniaan Allah. Ada ustaz tu. Yang anak ramai tak terjaga. Itu dia khianat amanah dia lah. Tu ustaz isteri ramai huru-hara. Itu dia khianat amanah dia sendirilah. Menjadi bala bagi dia. Sebabnya seorang pun dia tak rasa lapang lagi. Dia tak lapang dengan yang seorang tu. Tiba-tiba dia nak cari yang senang-senang lagi. Yang seorang pun dia tak lapang lagi. Ada orang tanya, kalau macam tu ustaz, dah okey dengan seorang tu, kenapa nak nambah seorang lagi? Saya pun jawab, sebab dah okey itulah nambahnya. Supaya kita tak perlu cari alasan lain ataupun alasan-alasan yang baru untuk kita melaksanakan tugas yang Allah suruh. Contoh, isteri kita yang pertama okey dah, perfect. Okey, Allah bagi semua cukup. Jadi datang Allah takdir yang kedua. Memang kita akan dapat menyayangi sepenuhnya juga. Sebab kita tak perlu mencari-cari alasan untuk menyayangi yang kedua. Apa alasan aku nak sayang dia ni? Tak ada. Kalau kita ada masalah dengan yang pertama. Jadi bila kita nak pergi yang kedua, maka ada alasan. Sebab yang pertama ni dia biasalah. Makin lama dia punya romantik tu dah hilang. Layanan pun dah tak ada. Dia pun kahwin sebab dunia kan. Sebab nak benda-benda tu je. Maka dia mencari alasan lah. Orang macam ni, dia tak ada kejujuran dalam melakukan kebaikan dan rumah tangga. Ini akan menambah masalah. Tapi kalau dia okey yang pertama, yang kedua dia okey juga. Sebab dia tak perlu ada apa elemen untuk mempengaruhi. Kalau dia sayang, sayang betul lah nombor 2. Nombor 3, nombor 4, sama. Bukan kata sama. Allah bagi peruntukan yang sempurna. Masing-masing ada division masing-masing. Seronok dengar. Allah seronok Ustaz nak juga. Bukan kamu punya. Allah yang bagi. Di situ datangnya kekuasaan Allah.
Jadi, habis tak kau tak dapat macam mana? Pasang niat je lah. Itu je lah. Korang dapat pahala niat. Ni masalahnya niat pun takut. Macam mana? Tak berani Ustaz nak niat kukuk jadi. Tak payahlah. Yang niat pun tak nak. Sebab tu kena ada sampel-sampel yang bagus-bagus. Supaya kita nak tunjukkan bahawa sebenarnya yang salah tu diri sendiri. Nikmat Allah tak salah. Allah tidak pernah mendatangkan satu bentuk perkara hal keadaan yang kita ada sekarang ini untuk menghancurkan kita. Tidak. Malah Allah jadikan semua ini adalah untuk memberikan asbab untuk kita ingat Allah. Antara tajuk yang kita tekankan pada pagi ini adalah lihat dan ingat. Lihat dan ingat ataupun biasa yang saya tekankan itu adalah meletakkan tentang jaga-jaga apa yang dilihat, jangan sampai lupa apa yang dia ingat. Itu yang saya tekankan. Jadi sekarang kita akan belajar ataupun kita akan kupaskan dalam bab ini, dalam bab sesi, kalau khas sesi pagi kita ni, saya akan lebih memperincikan dalam konteks aplikasi perlaksanaan. Sebab itu saya minta pada Allah SWT, memang kita ada kelas setiap malam, Masya Allah, Tabarakallah, yang ikut tak malam pun bagus. Alhamdulillah, teruskan. Bismillah. Tapi dalam slot untuk hari Ahad ni, dia ada keistimewaan dia. Dia ada keistimewaan dia tersendiri. Sebab apa? Dia akan lebih kepada perlaksanaan yang lebih teliti. Siapa yang mengambil peluang itu, dia ni atas kepada kefahaman kita. Dan saya suka saya ingatkan diri dan semua yang menonton, syukur kalau Allah ikat kita dengan hal yang berkaitan dengan taat. Contoh, dia ni imam. Imam dia terikat dengan solat 5 waktu. Syukur dia dah jadi imam menyebabkan dia tak boleh lambat solat waktu. Syukurlah kalau terikat setiap Ahad itu ada kuliah pengajian. Allah. Tak rugi ni datang mengaji. Tak jumpa lagi orang datang mengaji jadi gila. Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Malah orang yang makin dia ada beberapa perkara yang saya tekankan di sini. Kalau kita berikan tumpuan sepenuhnya, antara amalan ni, kalau diberi tumpuan sepenuhnya, anda akan nampakkan dia panggil hal yang nak dinamakan kurniaan Allah Ta'ala itu, subhanallah. Yang pertama, kalau kita melihat, contoh, yang pertama kita melihat amalan datang ke rumah Allah. Fokus memuliakan datang ke rumah Allah Ta'ala itu. Walaupun nampak biasa, basic, terikat dia. Anda akan tengok bagaimana Allah berikan kurniaan-kurniaannya yang kita tak sangka dan jangka. Memuliakan seorang mak bagi seorang anak, pelaksanaan. Cerita dulu. Bab terikat dengan amalan dulu. Ada orang dia terikat dengan amalan-amalan, ya baguslah. Contoh amalan yang kita lakukan secara bersifat peribadi. Yang kita nak tumpukan bersifat jemaah. Ni. Yang jemaah ni impak dia lebih besar. Peribadi ni menyokong untuk kita melakukan yang besar, jemaah. Contoh apa tadi? Bila melibatkan khidmat. Pertama rumah Allah lah. Saya letak rumah Allah dulu. Rumah Allah, rumah tangga. Keluarga lah. Bila sebut tentang rumah Allah, sudah pasti kita akan kaitkan dengan solat jemaah. Mesti. Tak ada kata, bila sebut rumah Allah je, buat apa tak rumah Allah? Tumpang tandas je Ustaz? Tak ada. Datang rumah Allah buat apa? Tahu Ustaz, duduk menyandar kat tiang lah. Tak ada. Sebut rumah Allah dia apa? Aktiviti utama? Nak solat ni. Solat apa pula? Solat pula awal waktu lah. Dia tak ada pilihan lain. Ke rumah Allah itu mendidik kita awal waktu. Dan berjemaah. Ni. Kalau kita muliakan ni, kita ada fokus, terikat.
Tengoklah mana-mana yang kita terikat di sini. Siapa yang terikat dengan antara perkara yang saya listkan ni? Ni kita kupaskan sudut kehidupan. Anda akan tengok. Anda akan tengok macam mana. Ramai orang dia tak ada terikatan tu. Dia tak ada. Dia tak letakkan benda tu sebagai ikat. Tak. Dia, orang kata apa? Ikutlah. Dia tak ada terikat. Dia, ni yang kita nak bincang, dia terikat. Malah diikat pula oleh Allah Ta'ala. Maka dia akan dapat kemuliaan yang besar. Dia terikat dengan rumah Allah untuk memuliakan solat jemaah ni. Terutamanya lelaki. Dan ini jemaah. Impak dia besar. Kesan dia besar. Dan dia bersungguh melakukan amalan itu. Dan rumah tangga. Ini pun jemaah juga. Bila sebut rumah tangga, keluarga. Keluarga ni jemaah juga. Barang siapa yang terikat dengan keluarganya, memang mendapat rahmatnya, barakah. Orang akan kekok bila kita ada keluarga. Keluarga kau mana? Keluarga kau mana? Entah malah. Keluarga kau mana? Orang akan pelik. Apatah lagi seorang lelaki. Seorang lelaki yang bergelar suami. Sebab tu Nabi SAW tu rapat dan dekat dengan para isterinya. Dan ahli keluarganya dekat. Walaupun Nabi itu sibuk dengan dakwah. Tapi Nabi dekat dengan para isterinya, bukan melekat ya. Dekat. Ada orang faham melekat. Melekat je lah. Ini dekat. Jadi rumah tangga. Dan rumah tangga ni juga, beruntung bagi seorang isteri itu, dia terikat dengan rumah tangganya. Terikat. Dia jemaah. Dia bermanfaat si isteri ni untuk rumah tangganya. Dan berkhidmat untuk suaminya. Itu jemaah. Jemaah bagi isteri itu adalah rumah tangganya. Bukan jemaah si jemaah kat luar sana. Dia tidik-tidik dengan jemaah si jemaah kat luar sana kan. Dengan jenab lagi, joyah pun masuk. Oi, keluarga, alah, bibi ada. Bibi pula dia taknya. Ataupun malah lah. Bukannya ada siapa pun. Meleman kau bukannya ada kat rumah pun. Tak boleh. Keluarga, jemaah bagi seorang isteri itu keluarganya. Ya? Keluarganya. Maka para isteri yang terikat dengan keluarganya, dia akan dimuliakan oleh agama. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Tengok, terikat dengan Sayyidina Ali. Kita boleh buka riwayat macam mana Fatimah Az-Zahra menguruskan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah. Tepung kita ni sekarang lagi dahsyat. Order dah, frozen terus. Roti canai, roti tampai, roti apa, cakap je. Kalau Fatimah Zahra radhiyallahu anha, uli tepung, uli, buat daripada A to Z. Dah siap, suap. Bayangkan. Ya Allah, sampai macam tu. Iya, khidmat dia. Terikat dia dengan suami dia. Tapi Ustaz nak untuk ilmu matematika payahlah. Maksudnya apa? Yang wajib itu selesai. Solat tu wajib, untuk ilmu tu wajib. Kalau dah terikat suami sampai tak solat, sampai tak untuk ilmu tu kan terikat. Itu undang musibat dia panggil. Saya tak boleh solat Ustaz, suami tak bagi. Nyanyilah kau katanya. Itulah aku suruh kahwin mengaji tak mau. Tak boleh Ustaz, untuk ilmu pun tak boleh, suami tak bagi. Apa kena-mengena untuk ilmu suami tak bagi pula? Untuk ilmu ni wajib, fardu. Ini selesai yang wajib-wajib, uruskan pula suami yang wajib tu. Semua yang wajib tu. Ini dah ada masalah baru nak cari solat, baru cari ilmu. Ada masalah baru nak cari. Itu yang dia tak jadi melekat. Dia tak jadi khidmat asyik melekat dengan suami tu. Bila dah jadi masalah baru cari. Itu tak jadi. Tak jadi. Malah suami tu tadi rapat dengan isteri tu sebab apa? Menuntut ilmu lah. Sebab itu mana para suami tu kalau bising-bising tu, dia kena didik isteri dia sendiri. Tak usah bising. Tak usah nak, awak ni asyik mengaji, tak bang, abang mengajar saya bang. Mari kita tengok berapa banyak abang kena ajar saya cepat. Ini dapat dah ready made dah. Elok dah perangai isi aku ni. Hilang dah saka dia. Hilang dah langsui dia. Okey lah tu. Bagilah ruang dan peluang untuk nuntut ilmu.
Nampak? Rumah Allah, rumah tangga. Khidmat dengan Allah, khidmat dengan keluarga. Itu buat betul. Orang yang khidmat dengan Allah, jangan khidmat dengan keluarganya. Kenapa khidmat dengan keluarga? Kerana saya nak menjadi orang yang taat dengan Allah. Allah suruh buat baik dengan ahli keluarga. Birwalidaini ihsana. Itu keluarga lah tu. Tu mesej Allah lah tu. Anak-anak buat baik dengan mak, ayah. Dah kalau mak ayah, bila dah kahwin, peranan wali tu berbalik pada suami. Maka masih terus berbuat baik dengan mak ayah, malah tambah lagi dengan suami. Suami juga taat. Baik, terikat ni, terikat. Dia terikat dia dengan rumah Allah, rumah tangga, bagus. Ini kalau tak terikatkan dua ni, lepas ke mana-mana, tak ke mana lah. Tak ke mana lah dia hidup dia. Dia tak ada fikir pasal rumah Allah. Dia fikir ni nak pergi jalan-jalan, pergi piknik, pergi overseas, pergi jalan bercuti. Dia tak fikir rumah Allah. Dia kalau pergi, dia tengok, kat mana solat ni? Masjid kat mana? Cari lokasi yang dekat dengan masjid. Cari, mesti dia nak terikat. Atau dia nak ke mana-mana dengan keluarga. Dia tak ada me time, beyond time, ketiau time. Time tu tak ada dah. Ini, mana punya pendapat yang pahaman? Bersendirian sebentar. Kerana stres menguruskan rumah tangga. Apa punya statement macam tu? Itu semua niat tak betul lah tu. Semua niat tak betul. Maka, bila kata khidmat dengan Allah, dia akan khidmat dengan keluarga. Khidmat dengan Allah, dia akan khidmat dengan keluarga. Apa lagi yang kita nak fokus sebagai menuntut ilmu. Kalau dia terikat sebagai seorang penuntut ilmu, apa-apa masa dia, maka ilmu nombor satu. Dan ilmu ni sudah pasti berjemaah sebab melibatkan guru. Apatah lagi ilmu yang melibatkan qalbu. Qalbu tiada istilah sendirian. Qalbu ni mesti ada yang bimbingan. Maka siapa yang terikat dengan salah satu ataupun biasanya orang yang terikat dengan rumah Allah, terikat dengan keluarganya, pasti dia ni seorang penuntut ilmu. Sebab orang yang menuntut ilmu ni, pasti orang yang mempunyai hikmah dia. Jadi hidup ini kalau tengok pelaksanaan, kalau kita kaitkan dengan tajuk kita ni, lihat dan ingat. Ingat ini zikir lah. Siapa yang bertanya, Ustaz, apa maksud zikir dalam pengajian kita? Zikir itu adalah ingat. Ingat berdasarkan apa yang kita lihat. Sebab tu dalam perbahasan, jaga apa yang kita lihat. Jaga apa yang dilihat. Jangan sampai ganggu apa yang diingat. Jangan ganggu. Jangan sampai terganggu apa yang diingat. Soalan ditanya balik, ingat apa? Tu datang balik soalan, ingat apa? Ingat Allah. Ingat Allah itu dimulakan dengan melihat. Nah, bila melihat, maka sudah pasti dia ada melihat yang kita selalu bincangkan, syariat dan hakikat.
Sudah pasti sekarang ni yang sedia ada berlaku di depan mata itu adalah syariat, dan baru kita akan nampak hakikat dia. Sebab memang kita akan nampak yang syariat dulu. Apa syariat dia? Yang zahir itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Lihat kejadian. Kejadian. Kita akan nampak kejadian. Kejadian apa? Maka kejadian alam semesta. Ni syariat ni nampaklah depan mata alam semesta ni kan. Walaupun kita nampak sekadar mana yang boleh nampak. Tapi lihat itulah permulaan bicara untuk kita membincangkan tentang ingat. Sepatut kita lihat apa yang kita ingat. Kita lihat kita ingat apa? Tadi ingat apa? Maka kita tiada pengisian di dalam hati kita. Maka hakikat dia kosong. Di saat kita melihat kejadian tetapi tidak merasakan apa-apa, maka hakikatnya dia melihat dengan kelalaian. Maka bila lalai, ada tak dia nak ingat tentang rumah Allah tadi? Pelaksanaan dia. Ada tak nak bincangkan tentang bila nampak kejadian alam semesta, maka first kali dia akan pergi nampak rumah Allah. Dia akan tahu ke mana nak dituju. Bila dia nampak kejadian alam semesta dan alam diri kita, ni kait pelaksanaan tadi. Sebab nak sujud. Dia nak sujud. Kenapa kaitkan dengan Allah, Ustaz? Sujud. Tapi Ustaz, sujud kan boleh di mana-mana? Ya. Walaupun boleh di mana-mana tempat yang bersih. Tapi kita membincangkan syariat lagi tadi. Maka mestilah ada tempat. Lalu dinamakan masjid, tempat sujud. Kerana ketika kita melihat kejadian alam semesta, lalu kita ingat tentang ciptaannya, ingat kita tentang kebesaran Allah, maka lalu datanglah sifat kehambaan untuk tunduk dan sujud kepada Allah. Maka datanglah taat. Maka ada tempatnya syariat. Ni syariat lah. Ingatlah balik syariat mana nak pergi. Apa syariat nak buat lagi? Syariat solat. Kita akan jaga, kita tanda, kita sedar, kita lihat alam dan kita ingat Allah. Maka kita akan, Masya Allah, kita akan cari masjid. Mungkin masjid susah. Masjid tak adalah kita boleh tengok 24 jam kan. Mana ada nampak depan mata. Ustaz, sepanjang jalan masjid saya nampak. Tu tak lama tu. Itu nama Allah nak panggil tu. Dah masjid sepanjang jalan nampak kan. Memang taklah nampak semua masjid. Kejap nampak pokok. Kejap kan nampak tasik jalan. Kejap kan nampak macam-macam bentuk jenis kita jumpa. Tapi bila tengok dia, Allah. Tengoknya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini tengok jam nak solat ni, nak dekat ni. Carilah masjid. Itu syariat dia. Kena minta izin Puan Rosmah Shima. Bagi ke masjid tidak wajib bagi seorang isteri. Benda-benda yang tak wajib, itu kena minta izin. Yang ada kelonggaran sahaja. Yang wajib. Solat contoh. Ustaz, kena minta izin tak saya nak solat zuhur? Cik penyakit. Itu nama cari penyakit. Ada minta izin suami nak solat zuhur. Tapi nak solat tahajud Ustaz minta izin? Ya. Sebab apa? Kang takut tak jadi tahajud, jadi terkejut. Minta izin. Bang, nak tahajud ni bang. Hilalah. Bateri. Yang mana yang sunat-sunat, yang harus apatah lagi. Minta izin. Yang wajib, tak payah minta izin. Bang, saya nak puasa Ramadan ni bang. Boleh tak bang? Apa benda pula minta izin yang wajib? Bang, saya nak puasa sunat ni bang. Yelah. Yelah. Kau puasa sunat ni hari.
Tapi kalau terbuka tengah hari, abang tak jamin. Okey bang, nasib lah kan. Kadang suruh puasa lah. Tapi kalau suami kata buka, dah kena buka, wajib buka. Jadi yang wajib solat, yang wajib puasa, yang wajib tak minta izin. Ustaz, ingat Allah tapi tak ada syariat. Itu bukan ingat. Kan saya dah jamin. Ini mesti ada apa cerita sikit apa masalah. Ada ke orang ingat dia? Ada ustaz, saya jumpa orang. Kan senang. Dia ingat tu mesti buat. Mana boleh kita ingat polis tak bawa lesen. Kan saya dah bagi tamsil mudah je. Cari ini hari jom kita cek Roblox jom. Bang, cek Roblox bang. Kita nak buktikan teori kita ni betul. Biar tak ikut syariat polis pun, tapi kita ingat dia. Tahan dek polis. Lesen. Tuan, saya ingat tuan. Malah saya ingat apa suruhan. Saya ingat semua tuan. Lesen, aku minta lesen. Tak, saya ingat tuan. Lagu polis pun saya hafal. Saya nak nyanyi ke macam mana ni? Lesen, aku tanya lesen, kau cakap lain. Tak ada lah. Ingat itu mestilah syariat. Mana boleh. Cuma ada orang yang bawa lesen, dia tak ingat polis. Dia bawa lesen, entahlah bawa lah. Ada yang orang solat, dia tak ingat Allah. Memang wujud. Memang ada berlaku. Ada orang yang bersyariat, itu tidak berhakikat. Tapi ketika dia berhakikat, bermakrifat apatah lagi, pasti bersyariat. Mana boleh hilang syariat. Syariat itu akhirnya menjadi perkara yang penjaga kepada isi. Mana ada buah tanpa kulit. Sekiranya buah itu mesti punya kulit, melainkan telah dikupas kulitnya untuk dimakan. Kalau misal katalah dia berhakikat tak bersyariat, bermaksud matilah. Tak payahlah syariat lagi. Apa dia? Dia dah, saya dah ingat Allah, tak boleh syariat. Maka qalu inna lillahi aku mati kan kau. Tak payah solat dah. Mati lagi jumpa ingat Allah terus. Dia macam makan buah. Kan? Dia begini kan. Dia apa kata? Katalah buah buah apa ni? Entahlah buah apa. Apa-apalah buah. Kan? Lepas tu buah ni ada kulitnya, ada kulitnya. Buah apa ni? Buah ceri ke? Tengoklah. Tiba-tiba satu masa dia nak buang kulitnya ni, kulit ni tak nak ni. Tak nak kulit, saya nak isi je. Tak nak kulit. Boy, tak nak kulit, nak isi je, nak isi. Bermaksud dua-dua tak ada ni. Dua-dua akan habis. Bermaksud ketika kulit dah tak ada, maka isi bermaksud dua-dua dah tak ada. Bila dua-dua tak ada, bermaksud dah habislah, fana lah dia panggil. Tak ada. Bila tak ada, mana mati? Dikunyah buah habis. Maksudnya buah yang tidak punya kulit bermaksud bersiap sedia untuk dimakan. Orang yang bicara makrifat tanpa syariat, maka bersiap sedia untuk matilah tu. Dia dah nampak terbagi. Ni dah sampai masa ni. Saya dah nak sorat nak apa pun tak larat dah, tapi dah nampak dah. Terbuka hijab tu, nampak tu pintu syurga nampak. Mana bersedia nak matilah tu. Dia tiba-tiba dia nak buang kulit. Dia tak nak dah syariat. Ataupun dia bersyariat, dia hakikat. Tapi yang sama dia tak nak bersyariat. Maknanya mati sama ada mati hati dia nanti. Hati dia mati kalau dengan cara begitu. Masa bukan berhakikat, bukan bermakrifat orang macam tu. Dia tidak boleh. Malah orang yang mempunyai hakikatnya, yang ini ingat itu, akan ditutupi. Sebab ingat benda dalam. Lihat benda luar. Orang yang ingat Allah, sudah pasti lihatnya juga apanya bersandar apa yang dia ingat. Kalau dia ingat suruhan Allah, maka dia akan lihat apa yang Allah suruh. Jadi ingat dan lihat ini dia ada kaitan lah.
dia ingat apa di dalam ini, maka dia akan lihat, dia akan menggerakkan lihat yang di luar sana. Kalau ingat dia itu di dalam ini tentang Allah, maka lihatnya juga tentang kebesaran Allah. Maka ketika dia ingat tentang Allah, maka dilihatnya itu tentang syariat Allah. Dia lihatlah, dia lihat syariat Allah. Apa syariat Allah? Dia tengok jam, ingat solat. Dia ingat jaga aurat. Jaga taat. Jaga khidmat. Maka mesti kita perjelaskan betul-betul. Sebab tu kata Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala mengatakan, manusia perlu membebaskan diri mereka daripada sikap lalai. Sikap lalai menghalang tersingkap tanda-tandanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu taala kepada manusia. Kelalaian dapat dihindari melalui zikrullah. Perlu diingat zikrullah yang disertakan dengan berfikir sahaja yang dapat menyingkap tanda-tanda kebesaran Allah. Maka zikrullah disebut ingat itu zikir. Tapi pada masa yang sama dia fikir. Ini kata zikir, fikir. Dia lihat itu, dia merenung. Dia serentak. Jadi ingat dan taat berpisah tiada. Ingat dan buat berpisah tiada. Maka buatnya yang wajib. Okey, sekarang ni begini. Dalam konteks ingat, yang tak boleh lupa 24 jam dengan nafas dia panggil. Itu adalah mengakui akan kebesaran Allah. Ni kita susun. Kita susun je. Mengakui akan kebesaran dan keesaan Allah. 24 jam. Sikit pun tak boleh. Bila begitu, segala apa yang Allah berkehendak, dah yakin, dah ingat. Ingat zikir 24 jam ni, tak boleh lupa ni. Malah lupa ni maksudnya, dia begini. Ingat yang sudah lagi tak perlu diingatkan. Kalau masih nak diingatkan, maka dia belum ingat. Jadi, ingat yang tidak perlu diingatkan. Maksudnya apa? Sudah sebati. Ingat yang tak perlu diingatkan. Ingatan yang sudah menjadi sebatian. Ini dinamakan kefahaman lah. Baik. Ini 24 jam. Tak boleh. Maka nak faham yang ini, kena 24 jam lah mengaji. Mengaji. Maksudnya bagi seluruh napasmu untuk menuntut ilmu. Sebab nak masukkan faham 24 jam ni. Sekarang tak masuk. Ingat yang tak perlu diingatkan. Nama sendiri nak ingatkan macam mana? Jenuh kan. Nama sendiri nak ingatkan tak lama dah tu. Tak lama dah tu. Tapi kalau kelas pengajian nak kena ingatkan, memang belum sebati tu, asyik lupa je manjang atau buat-buat lupa tu, belum lagi dah tu. Dia belum lagi lah. Dia dari sebatian. Jadi nak dapat tu dia kena ada penyerapan lah, penerapan, nak terapkan dia. Dia kena ada terapkan dia. Dia kena serap. Maka tidak boleh tidak, kena ada
Dengan ilmu lah. Ini kena mengakui kebesaran keesaan Allah. 24 jam. Tak boleh. Tak boleh miss walau sesaat. Dengan kefahaman. Oh, faham tak? Okey. Terus, dia akan pergi pada ingat ikut waktu. Atau kita 24 jam ni ingat tanpa waktu. Ni tak ada waktu. Tanpa waktu. Itu kefahaman. Ingat ikut waktu. Tapi bila ingat ikut waktu, dia mesti bermula dengan tanpa waktu dulu. Sepatutnya. Pergi pada ingat ikut waktu. Maka ini termaktub dengan suruhan dan larangan. Maka ketika ikut waktu, datangnya waktu suruhan, maka jikalau dia tu ingat dalam 24 jam tadi dia ingat, maka datang waktu suruhan, maka dia melakukan. Maka ingat ikut waktu bersertalah perlakuan. Dipanggil tindakan. Ini perbuatan lah. Ikut waktu lah perbuatan ini. Perbuatan yang ikut waktu. Ada waktu apa? Mulakan dengan waktu solat. Perlukan tindakan dan perbuatan tidak? Ya. Okey. Apa waktu suruhan lagi? Ada waktu pula. Contoh aurat. Ada waktulah aurat ni. Takkanlah dengan suami berselubung juga dalam bilik. Jenuh kawan. Ni apa hal kamu jemaah ni? Kamu pakai telekor ni. Ya Allah bang. Kita kena insaf bang. Kita takut Allah bang. Yelah kalau you pun takut Allah. Awak pun telekor depan aku ni. Ha, jemaah. Apa hal nasib kamu ni? Dah kita tak ada waktu dah bang. Dah tak ada waktu. Nama lah. Tak lama lah ni. Tak lama dah ni lah jemaah. Tak lama dah. Jangan cek pasal. Ada waktu dia. Solat. Bantal lah solat subuh daripada pagi sampai ke malam lah subuh ni panjang. Tak boleh. Dah ada waktu dia. Atau punyalah dia taubatan nasuha. Punya lama dia tak solat. Punya seronok dia solat. Tiba baru dapat sekolah 2 rakaat. Rasa tak puas. Ustaz kali ni bagi peluang saya subuh 8 rakaat. Ustaz tolonglah saya. Tak boleh. 2 je. Tu panggil ingat ikut waktu. Itu kalau ingat ikut waktu dipanggil melibatkan suruhan dan larangan. Jadi waktu dia suruhan. Dia waktu dia larangan. Macam aurat. Ada larangan. Waktu larangan bila? Bila bertemu dengan lelaki ajnabi. Yang boleh dikahwini. Senang cerita. Boleh kahwin. Aku boleh kahwin tak dengan dia? Asal boleh kahwin je. Adalah larangan. Jadi ingat ikut waktu. Suruhan dan larangan. Ini semua melibatkan tindakan dan perbuatan. Apa sahaja hukum yang termaktub pada tindakan dan perbuatan. Jaga. Ini juga boleh kita kaitkan dengan solat, aurat, khidmat. Nah, ni kan ada waktu khidmat. Taat pun ada waktu dia. Apa waktu taat ini? Waktu disuruh lah. Kalau tak disuruh, tak terpakailah taat itu. Taat ini adalah arahan. Dia kalau tak bagi arahan, tak ada lah. Ingat, taat ni dia melibatkan arahan. Kalau tak ada arahan, tak adalah ketaatan. Sebab tu seorang isteri tu, taat tu maksud tunggu arahan. Jadi, suami arahkan apa? Satu, suami bagi arahan. Abang nak jumpa kamu di syurga. Tu dia. Allah bang. See you in jannah. Make sure abang nak jumpa yang kat syurga. Itu arahan. Wajib taat. Abang syurga-syurga. Abang mula tentu ke syurga lagi. Ya Allah, dia balas macam tu. Yang kali, yang sini abang cakap sikit. Abang ada satu arahan nak bagi kamu ni. Apa bang? Jumpa abang kat syurga. Oh, barulah touching.
Jangan sampai abang tak cari-cari kamu kat dalam syurga nanti. Oh, cakap. Masih ke bang ni? Abang tak pernah main-main dalam bab syurga dan neraka. Oh, wow, betul. Ni tidak. Setiap suruhan dan larangan ini, hukum dan segala aturan telah berada dalam ketetapan Allah. Allah juga menetapkan kita untuk melakukan suruhan dan meninggalkan larangan. Tinggal lagi, Allah beri kita peluang untuk kita melakukan tanpa ada halangan. Ni ujian. Kena faham. Allah memberikan kebebasan, bukan maksud kita bebas. Macam Tuan Z kita. Cepat atau lambat bukan dalam ketetapan Allah. Allah dah tetapkan kita cepat. Tapi sebagai manusia, Allah berikan kebebasan untuk mengatur kehidupan. Sebab apa Allah beri kebebasan? Sebagai ujian bagi manusia. Tapi ingat, kebebasan tidak menunjukkan anda bebas. Jadi, jangan lalai dengan kebebasannya ada. Takut anda terbabas. Kebebasan tidak bermaksud anda bebas. Saya cakap kat belajar saya. Kalau saya mana ada pagar pun tak ada, lock pun tak ada. Mereka sebebas-bebasnya kat sini. Kebebasan. Tapi saya cakap, hargai nikmat kebebasan. Antum semua, jangan sangka antum bebas. Sampai tahap, kalau antum semua dah melampaui kebebasan itu, antum akan dapat akibat dan natijahnya. Tak agak untuk terus berhentikan. Itu saja. Sebab kita beri kebebasan, tapi tidak memberikan satu output yang bagus. Dah kebebasan, solat lambat-lambat. Dah bagi kebebasan, buat kau suka. Dah bagi kebebasan, okey, tak apa. Kamu semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Allah semua, aurat. Kebebasan tak nak buka tudung, nak buka apa, nak pakai ikut dan, nak ikut kebebasan. Tapi anda bebas ke pakai begitu? Soalan? Tak. Kebebasan ada? Adalah, kod saya lah. Ikutlah awak. Tapi awak tak bebas tau sebenarnya. Ingat itu. Aku bebas nak buka tudung, nak pakai tudung. Aku bebas nak ketat ke, nak longgar. Aku bebas nak buat. Kebebasan tu ada dekat aku. Tetapi, kita tidak bebas melakukan ngikut aku. Kita bebas. Kita ada kebebasan atas muka bumi. Kita ada kebebasan kiri dan kanan. Ibarat macam ada syurga dan neraka. Ingat, bila ada syurga dengan neraka, kita ada pilihan nak memilih ke macam mana? Ada pilihan ke Ustaz, syurga dan neraka? Kalau macam tu, why not kita try neraka? Gila kamu. Jangan cakap pasal. Sebelum kamu pergi neraka, aku penjara kamu kat dunia. Tengok tahan tak tahan. Baru kena kuarantin PKP makan hari-hari pun pening. PKP kuarantin makan hari-hari pun dah jemu dah. Bila kita melakukan suruhan Allah, itu suruhan Allah bermaksud kita ada kekuatan tak melakukannya. Sebenarnya asalnya kita tiada kekuatan lah. Bila kita tiada kekuatan, maka Allah berikan kekuatan. Bila Allah berikan kekuatan, maksud kekuatan itu sebenarnya tiada daya pada kita sepatutnya. Tak ada daya pada kita untuk gunakan kekuatan ini pada perkara yang mendatangkan kemaksiatan. Sepatutnya. Tak tergamak nak gunakan. Lalu kita pun doa, Ya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, tiada daya. Ya Allah, tak ada kuasa untuk mendatangkan manfaat pada diriku, menjauhkan pada mudarat. Kita berlindung, sudah pasti. Bila kata, ingat 24 jam ini, sudah pastilah bersamanya harap. Di dalam inilah telah kita bincangkan sebati dalam ingat.
Baik. Bila sebut taat tadi, Tuan Syed kata, suruhan suami, ada suruhan yang berbentuk hukum yang berkaitan dengan agama, ada yang suruhan bersifat peribadi. Berkaitan agama, contoh, abang nak kamu tutup aurat, tutup ini arahan lah, patut suruhan agama. Maka tiada kompromi untuk isteri untuk tidak taat. Wajib. Atau lebih senang, suami kena suruh apa yang agama suruh. Larang apa yang agama larang. Cerewetlah dengan apa yang agama tekankan. Tekankanlah apa yang agama ingatkan. Peribadi, lihat pada hukum. Tak semua peribadi ini membawa kepada agama. Maka suami tak sewenang-wenangnya menyuruh si isteri kegunaan peribadi, benda yang melalaikan dia pada agama. Maka apa-apa saja yang menjauhkan daripada agama, maka tidak wajib taat. Selesai. Walaupun dia peribadi, tapi tiada halangan pada agama, malah suruhan itu, arahan itu, menyebabkan dianya lebih dekat dengan agama. Contoh, buatkan abang air, buatkan ini. Dekat agama sebab apa? Sebab di situ ada Allah suruh buat kebaikan. Maka dekat dengan agama, maka wajib taat. Suami suruh isteri kerja. Tak suruhan agama, agama tak suruh. Ada larangan tidak? Larangan pun tidak. Suruhan pun tidak. Maka bila larangan pun tidak, suruhan pun tidak, maka tengok balik keutamaan. Di manakah kedudukan seorang isteri? Maka ketika ada kedudukan isteri dalam agama, maka di situ gugur kembali suruhan tadi yang menyuruh isteri bekerja. Itu ada spek jelas. Jadi isteri tak wajib bekerja untuk cari nafkah duit. Maka kalau dia kerja juga, Ustaz, maka kalau dia kerja juga tanpa izin suami, dosa. Sebab melibatkan keluar rumah. Ustaz, dia tak keluar rumah, duduk rumah je. Walaupun dia duduk rumah pula, masanya. Ikutlah. Suami kata, abang tak nak kamu buat. Itu arahan. Dan memang dalam agama tak suruh pun buat. Hati-hati. Dia perlu diperincikan. Maka di sini seorang suami itu kena ada pengetahuan agama, atau seorang isteri itu kena ada pengetahuan agama lah. Apa saja suruhan agama, walaupun suami tak suruh, wajib buat juga. Tak, suami saya tak suruh pun tutup aurat. Memanglah suami kau tak suruh, tapi Allah suruh. Suami suruh, dalam agama suruh, tak buat, dua kederhakaan di situ. Jadi suami jangan guna bersifat peribadi. Kalau betul contoh nak isteri jadi baik, maka jangan letakkan pada kepentingan peribadi nak baik sebab senang. Maka pada suami, saya suruh pada semua, maka niatkan dalam hati kerana kehendak agama, kamu kena baik. Maka dia tak ada peribadi. Sebab peribadi ni dia belum tentu jadi untuk agama. Bila baik je, mula kita nak gunakan apa-apa macam isu lah kat situ. Maka nak selamat seorang suami itu, mestilah dia sebatikan diri dengan agama. Maka apa yang disuruh itu adalah suruhan agama. Tak ada konsep kepentingan peribadi. Tak ada orang kata kepentingan peribadi. Tak nak kerja tapi minta lebih-lebih dengan suami macam mana? Mana-mana isteri yang menyusahkan suaminya sehingga suaminya itu terbeban dengan sikap dia, maka isteri itu jatuh isteri yang berdosa dan jatuh isteri derhaka. Kerana dia menyeksa suaminya. Sedangkan meminta itu pada kadaran sahaja. Oh, kalau abang tak bagi saya kerja, saya nak RM sekian-sekian. Plus lagi ya. Plus tau. Tak masuk bonus tu. Abang kena ingat,
Jadi bila dia buat kerja macam ni, dia sedang mengundang murka Allah Ta'ala. Hati-hati. Sebab apa murka? Sebab dia meminta benda di luar kemampuan suami dia. Sebab tu jangan minta benda di luar kemampuan. Patutnya seorang isteri ini, anda setelah ada seorang lelaki yang menjaga maruah anda, syukur dah. Dan hidup kita bukan di dunia, hidup kita di syurga. Patutnya. Yelah ustaz, saya pun ada duit kan, nak bagi mak lagi, nak bagi tu lagi, nak bagi tu lagi. Tu tak wajib semua tu. Jangan sibuk tu nampak benda yang tak wajib. Yang wajib kamu abaikan. Saya kena sound dengan orang ni, dia goyang-goyang kaki. Sabar. Biasa orang yang memandang isteri atau wanita ketika menjaga maruahnya di rumah, itu orang yang tidak bermaruah. Mandang rendah. Goyang kaki duduk rumah, tak buat apa. Orang tak bermaruah tu cakap gitu. Ada orang sound benda mahal duduk dalam bilik besi. Tengok permata ni duduk je tak buat apa. Lepas tu bergerak-gerak dah sikit. Ni duduk tersimpan dia. Barang siapa yang melihat murahnya wanita, murah duduk rumah. Ni, mana-mana wanita yang rasa ni jawapan dia. Siapa yang tengok murah duduk rumah, murah duduk rumah, saya melihat orang begini, dia tiada maruah. Ataupun murahnya maruahnya. Nampak murah duduk rumah. Dah tu? Sebab apa kena duduk rumah ni? Sebab maruahnya mahal. Tak apa. Saya akan lantang dan cakap perkara ni. Saya tak kira. Kerana asal wanita bukan berada di luar. Asal wanita tu berada di dalam. Kejadian dari dalam. Dalam tulang, dalam diri. Bukan luar. Kalau lelaki, ini Nabi Adam AS, itu tanah. Tanah ni luar terus. Kita cerita asal kejadian terus. Tanah ni di luar. Daripada Nabi Adam AS jadinya Hawa. Siti Hawa. Adakah dari tanah juga? Di dalam. Orang tak nampak pun kat mana part. Ada nampak tulang rusuk? Ada. Malah kalau ikut keturunan pula, kejadian manusia, dalam. Keluar di tempat yang maruah tu. Tempat keluar tu. Yang menyebabkan kena ada nikah. Yang main-main. Anda nak pegang nikah. Nak rujuk pun ke situ juga. Maruah. Manusia tu kan. Sekali anda murah-murah nak cakap macam tu. Kalau orang tanya, kau ni goreng kaki duduk rumah, kau buat apa? Kau buat apa? Aku jaga maruah aku lah. Habis kau ingat aku tak ada maruah kalau ada? Memang tak ada maruah pun. Paku orang macam tu. Kalau kau ada maruah, kau tak cakap aku macam ni. Kalau ustaz tak ada kekuatan lah ustaz. Tak ada kekuatan dah diam. Tifau banyak. Itulah. Ustaz biarkan sisi ustaz kat rumah sebab dia pemahal, dia pada maruah. Saya tahulah barang saya kata. Demo tak kena barai boh. Itu je lah. Demo buta tak kena barai. Itu je lah.
Itu cara nak jawab dia. Ya? Okey, baik. Ada suami ke tak ada suami, tempat wanita tu memang baik dia di rumah. Bukannya yes, suami tak ada, ya ye, keluar. Ni berlaku dekat mana yang isteri lebih kahwin seorang ni. Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Suami-suami pun suka bila suami isteri kat luar. Senang. Sebab dia bila sibuk dengan isteri yang lain, dia suruh isteri dia sibuk kat luar. Kan tak boleh kan duduk kat rumah kan, menunggu suami balik. Stres jangan. Suruh dia keluar. Kau bagi dia sibuk. Kau bagi dia kerja, suruh buka butik, suruh buka kedai. Biar dia sibuk sikit. Kau tidak nunggu aku balik ke? Payah perempuan macam ni katanya. Ini kerja tak betul ni. Nah. Ingat apa? Nak jadi isteri part time? Tak ada. Habis Ustaz nak keluar tu Ustaz. Yang keluar-keluar tu tak ada maruah ke macam mana? Jagalah kalau betul awak bermaruah, jagalah maruah tu kat luar tu. Jaga betul-betul penjagaan mata, semua cuma jaga semualah. Jangan mudah-mudah murah-murah pula kat luar. Jangan buat jualan jumbo sale pula. Buat jumbo sale, buat combo sale, kadang-kadang combo, semua benda nampak combo sale panggil. Combo sale lah, manalah laki dia ni. Kadang-kadang saya cakap gitu. Kadang-kadang ada depan dia. Ada, enggak tak ada. Okey, baik. Jadi, Ustaz, kalau saya cakap benda yang benar tentang nafkah adik-beradik lelaki, kata saya penunggang agama, asyik jual agama aja muda saya. Suami faham. Tadi adik-beradik lelaki tak faham. Harap tanya jawab ibu apa. Cakap kat dia, jual agama berapa untung dapat? Aku dapat apa aku cakap dengan kau ni? Ni gini. Aku ingatkan kau. Adik-adik kan? Akak kan? Ni dengar sini. Kau jenis akak, tuan cakap. Ni, kau cakap aku jual agama. Okey. Aku jual agama, aku untung dapat berapa? Kau bagi tahu sikit. Cakap bagi habis. Berapa untung kau dapat? Aku cakap kat kau. Ni, saya ajar jawab teknikal. Aku cakap kat kau, sebab bila cakap tu mesti ada hujah kan? Mesti cakap depan kan? Ni, depan-depan cakap. Kau cakap aku jual agama. Okay, sekarang kan aku cakap kat kau ni. Bab nafkah. Okay, sekarang berapa untung kau dapat? Bagi lah. Kau kata aku jual agama. Mana untungnya? Main sini. Sekarang aku nak. Kau ingat aku jawab masuk duit, akaun. Macam tu. Sikit cakap jual agama. Mana untungnya? Cakap macam tu. Aku suruh jaga adik lelaki ni memang nafkah dan agama suruh. Kalau kau kata aku jual agama, mana untungnya? Itu maksud jual agama tu. Cakap kita bagi teknikal kat dia terus. Kau tahu ke mana? Mesti kau ada pengalaman jual agama kan? Macam mana? Ajar sikit berapa untung? Okay, sekarang ni aku tengah jual agama ni. Aku tengah jual agama sekarang. Berapa untung aku jual agama sekarang? Jawab macam tu. Tanya macam tu, suruh dia jawab. Dia adik. Jawablah. Dah lalang bertanya. Asyarun, dah lalang bertanya. Jangan takut dengan kemarahannya. Jangan kita pula melawan dengan marah tu lain. Tanya dia dulu. Mana? Dah kata, untung jual agama. Berapa untung? Kalau macam ni aku nak jual agama lah. Asal suruh orang ingat pada jalan agama, jual agama. Berapa untung lah, nak tengok juga. Alhamdulillah. Khair. Jadi sebenarnya jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka, ingat, nanti kita sambung lain.
Ingat tanpa waktu itu sepanjang nafas kita 24 jam dengan ilmu yang memahamkan kita tentang pengakuan dan keesaan Allah SWT yang menjadi sebatian dalam kefahaman kita. Jadi kita nak terap dan serap sepanjang masa. Antara tujuan kelas ini diadakan setiap hari, ada tujuannya sebenarnya. Inilah yang nombor satu ni. Sidang jemaahnya dimuliakan Allah Ta'ala. Supaya dia menjadi sebati. Dan untuk masuk ke tahap nafas ni, saya cakap tu terang. Selagi mana dalam nafas tu ada keraguan, ada gangguan, ada perkara-perkara yang melibatkan kekeliruan, hal-hal duluan. Macam saya cerita lah. Selagi itulah dia takkan masuk dalam nafas. Cakap dari segi teori senang. Saya tulis tu nampak macam ala 20 memang. Okay, saya akan tanya balik. Ada keliru tak? Ada. Ada ganggu tak? Ada. Ada ragu tidak? Ada. Ada cemburu tidak? Ada. Ada negeri Allah banyaknya. Ikutlah kelas pengajian. Sampai habislah semua tu. Sampai nafas tu tak ada lagi campuran lain. Dia nafas yang suci. Masuk. Kalau nafas terganggu, perbuatan terganggu tidak? Terganggu juga. Tidak hairanlah orang yang melakukan banyak tindakan perbuatan solat, aurat, khidmat taat, tapi akhir dapat apa? Tak dapat apa-apa. Malah dia pelikihkan pula. Solat pun sama je. Jaga aurat pakai tudung labuh, pakai gini pun perangai macam tu juga. Khidmat macam tu, taat. Dia akan question balik setiap perbuatan. Kerana sebenarnya dia tidak ingat. Malah dia tidak lihat. Ingat pun tidak, lihat pun tidak. Qulubul la yafqahuna biha. Itu ingat. Hati dia. Dia tak ingat. Sebab memang tak ingat. Sebab tak masih ada kekeliruan, keraguan. Sebab tu kita lakukan hari-hari. Jadi sidang jemaah yang mulia Ta'ala, insyaAllah kita akan sambung lagi pada siri yang berikutnya. Khair. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada perbincangan pada siri berikutnya. InsyaAllah pada petang ini macam biasa ada kuliah asar dengan surah An-Nur. Jumpa hadir. Jika tak ada arah melintang, insyaAllah. Dan kita jumpa pada siri pengajian siri waktu malam nanti, kuliah lewat malam. Tu bacaan suratul Hadid dan munajat suratul Fatihah malam yang ke-11, insyaAllah. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, kata-kata kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh berkah ni. Baik, mana yang baru mengikuti pengajian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang. Teruskan mengikuti pengajian untuk setiap ahad ni. Kita ada setiap ahad, kalau tak ada apa-apa halangan, kita ada setiap ahad pukul 10.30, pukul 11 sampailah waktu sekarang begini. Dan setiap malam pun ada. Dan boleh ikuti pengajian-pengajian yang sebelumnya. Masya Allah, tabarakallah. Banyak. Banyak Allah izinkan kita bersiaran. Banyak dah. Berapa siri wallahualam. Banyak dah, tak terkira saya. Teruskan pelan-pelan ulang kaji. Pelan-pelan tengok balik. InsyaAllah. Semalam ada video kolbu saya tak maklumkan. Tak apalah. Kan bagus tertunggu-tunggu. Dapat pahala tunggu. Ada urusan. InsyaAllah. Itu saja. Kita bertemu pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lagi sekali. Kerana semoga Allah Ta'ala yang menyempurnakan perbahasan kita. InsyaAllah. Khair. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allah